wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan puan dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap minggu untuk datang belajar. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan menjadikan kelas kita ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah tuan-tuan, walaupun kita hanya belajar seminggu sekali, insya-Allah tak banyak sikit kita akan dapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingatlah, yang bagi ilmu bukan ustaz, yang bagi ilmu bagi faham ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ni hanya sebagai perantara sahaja puan-puan ya. Dan ramai lagi ustaz-ustaz yang hebat-hebat di luar sana yang mengajar Al-Quran. Puan-puan pun boleh juga berguru dengan mereka dan ambillah yang mana baik, yang mana kita faham, mudah kita faham, puan-puan ambillah sebagai ilmu untuk bekalan diri tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini nampaknya sudah masuk kepada 14 Ogos, betul? 14 Ogos 2023 juga bersamaan 27 Muharram 1445 Hijriah. Bermakna tinggal 2-3 hari lagi kita berada dalam bulan apa? Bulan Muharram. Lepas bulan Muharram bulan apa? Bulan Safar. Tak ingatlah ustaz, bulan Safar puan-puan ya. Lepas Muharram Safar ya, 2-3 hari lagi lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, hari ini sihat belaka semua ya. Alhamdulillah, itu sebab kami datang ustaz. Ya Allah, nikmat sihat ni puan-puan tak boleh dijual beli. Tak boleh beli dengan wang ringgit. Nikmat sihat ni kita dapat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara macam mana? Berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sihat, esok lusa minggu depan belum tentu kita sihat. Jadi itu sebab kita sentiasa minta dalam doa lepas solat ni tuan-tuan, ya Allah, berikanlah kami kesihatan yang baik dan jauhkanlah kami ya Allah daripada segala penyakit. Allahu akbar ya. Puan hari ini macam-macam penyakit tahu. Penyakit besar, penyakit kecil, penyakit yang kita tak pernah dengar dulu pun ada hari ini. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan kita sekeluarga, tuan-tuan perempuan sekeluarga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, sebelum saya lupa, insya-Allah 28 hari bulan nanti kita cuti ya. 28 hari bulan Ogos cuti sebab ustaz berada di Kelantan. Saya ada meeting dengan guru-guru dan juga staf Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan, jadi minta maaf banyak-banyak. Hari Senin tu saya dah bergerak ke Kelantan, malam tu saya meeting dengan mereka. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan doakanlah perjalanan pentadbiran Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan di Kelantan berjalan dengan lancar. Dan tuan-tuan perempuan, saya merayu kepada tuan-tuan perempuan kalau adalah sumbangan yang boleh dihulurkan untuk membantu pentadbiran kami di sana perempuan. Kita ada lebih 100 lebih pelajar separuh masa dan kita ada juga pelajar sepenuh masa di sana. Kita ada 6 orang guru, kita ada mudir, kita ada staf saya kerani, petugas pembersihan ya. Semua mereka ini kita bayar allowance, kita bayar gaji lah perempuan ya. Takkan kita bekerja secara percuma. Jadi perempuan, daripada mana kita nak support mereka ini, tak lain tak bukan daripada sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Sudi-sudikanlah tuan-tuan perempuan, bantulah RM1, RM2. Ustaz tak minta banyak, RM1, RM2 jadilah. Setidak-tidaknya dapatlah kita meneruskan perjuangan Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan. Dan insya-Allah kita yakin, saya yakin, satu hari nanti Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan akan melahirkan ramai hafiz dan hafizah ataupun anak-anak yang cemerlang dalam bacaan Quran mereka insya-Allah satu hari nanti ya insya-Allah. Sebab apa? Kami baru 2 tahun beroperasi, Jadi belum nampak lagi lah ada punya hasil. InsyaAllah mungkin sampai 5 tahun ataupun 6 tahun selepas itu ada hasilnya nanti insyaAllah. Doakanlah tuan-tuan perempuan ya. Jadi sekali lagi saya ulang, 28 hari bulan kita cuti dan selepas itu kita berkuliah semula lah pada bulan September nanti insyaAllah. Tapi jangan lupa minggu depan ada sekali lagi kuliah kita. Bapak jangan cuti dulu. Kadang-kadang ustaz bagi cuti 28, 21 anak murid dah cuti lah dulu. Allahu akbar. Jangan cuti dulu tau. Puan-puan cuti 28 hari bulan. Sama cuti dengan ustaz lah insya-Allah. Okey tuan-tuan puan, nampaknya hari ini ada satu lagi hukum yang kita tak habis lagi belajar di bawah tajuk apa? Hukum mimati. Kan hukum mimati ada berapa hukum? Sepatutnya 3. Minggu sudah belajar berapa? 2. Minggu ni tambah 1. Jadi lengkaplah 3 hukum insya-Allah. Saya harap tuan-tuan puan memahamilah 3 hukum di bawah mimati yang kita belajar sebentar lagi insya-Allah. Jadi sebelum tu, mari sama-samalah kita mulakan kuliah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam semester ini tuan-tuan akan belajar sebanyak 5 bab dengan ustaz, dan setakat minggu ini tuan-tuan telah pun berjaya menamatkan bab 1 ataupun bab yang pertama di bawah tajuk hukum nun mati dan tanwin. Kemudian minggu sudah sempat kita masuk bab yang kedua kan, tapi tak habis lagi belajar. Jadi hari ini insya-Allah kita habiskan bab yang kedua, dan minggu depan kalau ada rezeki kita masuk bab yang ketiga, dan seterusnya 4 dan 5 ya. Dan puan-puan ingat, untuk kelas kita ni saya bagi peluang kepada tuan-tuan puan memahami ataupun belajar sebanyak 2 pusingan. Ini pusingan pertama tau, nanti pusingan kedua kita ulang balik semua hukum tajwid. Jadi sesiapa yang lambat masuk ke kelas ustaz, insya-Allah ada peluang lagi untuk mendengar kuliah pada hukum-hukum yang awal sebelum ini, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan puan hari ini kita fokus kepada bab yang kedua. Tengok buku tajwid ustaz, muka surat 27 bermulanya bab yang kedua yang diberi nama sebagai hukum mim mati. Sebut sama-sama, hukum mim mati. Puan-puan perasan tak? Setiap bab dalam buku tajwid ustaz ni dia ada tajuk besar dia. Betul? Dan setiap tajuk besar itu sama ke berbeza-beza? Berbeza, tak sama. Contohnya bab 1 je. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ingat pula. Bab 1 hukum nun mati dan tanwin. Bab 2 hukum mim mati. InsyaAllah minggu depan bab yang ketiga wajibul ghunnah pula. Jadi ustaz nak khabar ni, setiap bab tu berbeza-beza tajuknya. Dan tuan-tuan, supaya kita mudah fahamlah kepada hukum tajwid. Dan sengaja ustaz buat begitu. Dan puan-puan tahu tak kenapa kita mulakan dengan tahap 1? Dalam tahap 1 ni, hukum yang saya nak tekankan lebih kepada dengung tak dengung. Ini basic kepada hukum tajwid. Pergilah tanya dengan mana-mana ustaz yang lain, basic kepada hukum tajwid, dengung tak dengung. Nanti tahap kedua baru tuan-tuan belajar bacaan panjang pendek. Bacaan panjang yang disebut sebagai hukum mad. Itu insya-Allah pada tajwid tahap yang kedua semester depan. Jadi tuan-tuan kena settlekan dululah bab yang kedua. Jadi kita sebut namanya tadi hukum mim mati. Okey, sebelum saya sambung kepada hukum yang ketiga, ada baiknya kita ulang siaran 2 hukum yang awal yang kita dah belajar pada minggu sudah. Masih ingat ke tidak? InsyaAllah ustaz, selagi buku ni ada depan mata kami ustaz, kami ingatlah ustaz, kami buka dalam muka surat seperti mana yang ustaz nyatakan tadi. Jadi bila sebut hukum mim mati ni, kalau anak cucu tanya, puan-puan nak jawab apa? Apa dia hukum? Hukum tu kaedah, cara bacaan, peraturan. Bolehlah tuan-tuan ya. Itu makna hukum. Apa dia mim mati? Sama-sama je jawapan tuan-tuan puan ya. Okey, tuan-tuan puan, jangan sama-sama, kena jelas. Huruf mim mati adalah huruf yang mim yang bertanda mati. Sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada tulisan. Mana dapat jawapan tu? Ada ustaz tulis kat whiteboard, kami salinlah ustaz. Allahu akbar.
Siapa yang datang minggu sudah mesti puan-puan salin kan? Dan saya dapati pelajar-pelajar saya ni rajin menyalin. Alhamdulillah. Kata puan-puan, bila rajin menyalin tu kena rajin faham juga lah puan-puan ya. Jadi sekali lagi saya ulang ni, dengar. Huruf mim mati merujuk kepada huruf mim yang bertanda mati, sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada tulisan. Jadi kesimpulannya, mim mati ni ada berapa jenis je? Ada berapa jenis? 2 jenis lah. Satu nampak mati, satu tak nampak mati. Betul? Apa-apa, kenapa ada 3 pula hari ni? Allahu Akbar. Lain minggu lain jawapan. Sabar Ustaz. Ya, memang saya sabar puan. Sebab kalau saya tak sabar, saya tak ngajar tentang pada hari ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan kita kena ikut jejak langkah Nabi SAW, sentiasa sabar dalam mendidik ataupun mengajar orang-orang lain. Ya? Jadi tuan-tuan macam tu juga kita kena sabarlah dalam kita mengajar dan juga belajar Al-Quran. InsyaAllah. Jadi kata ulama nanti, apabila mim mati tu bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka terhasillah berapa hukum tajwid? 3 hukum tajwid. Tetapi sebelum sebut 3 hukum tajwid, tuan-tuan kena faham dulu 2 bentuk mim mati dalam Quran. Bentuk yang pertama sebelah kiri. Mimnya macam mana? Mimnya tak nampak mati. Tapi kita sebut mim apa? Mim mati. Puan-puan jangan pula mim tak tahulah Ustaz mim apa. Puan-puan kena jawab mim mati. Sebab apa? Dalam huruf ini, bentuk yang pertama mimnya tak nampak mati. Tapi kita sebut juga mim mati. Ini bentuk yang pertama yang kita akan jumpa saat lagi bila baca Quran. Dan bentuk ni minggu sudah jumpa tak? Jumpa tak bentuk ni minggu sudah? Jumpalah pasal kita dah belajar 2 hukum minggu sudah yang melibatkan idgham syafawi dan juga ikhfa syafawi. Jadi minggu sudah dah jumpa lah tuan-tuan, banyak ya dalam Quran huruf mim yang tak nampak mati tapi kita sebut dia sebagai mim mati. Itu bentuk satu. Puan-puan, kalau bentuk satu kita jumpa macam ni, maka isyarat hukum bacaannya apa? Idgham atau ikhfa ataupun ghannah. Apa makna ikhfa? Apa pula masuk puan? Tersembunyi. Apa dia idgham? Baguslah masuk. Apa dia ghannah je? Alhamdulillah, sengaja Ustaz terbalikkan tadi tu. Nak tahu, nak dengar jawapan tu perempuan ya. Jadi jangan keliru. Sampai bila-bila, sampai akhir hayat kita, bila ulama sebut perkataan ataupun ustaz sebut idgham, maka kita jawab dia memasukkan. Kalau ikhfa, sembunyi. Kalau ghannah, dengung pandai. Jadi ini bentuk yang pertama tahu. Puan-puan jumpa nanti saat lagi bila baca Quran. Dan bentuk ni dah kita jumpa pada minggu sudah. Dah kita belajar dah pun. Okey. Bentuk yang kedua, mimnya nampak mim tu nampak mati. Maka kita sebut mim apa? Apa pula izhar pula. Bila kita nampak mim mati, maka kita sebutlah dia mim mati juga. Ada tuan-tuan perempuan. Allahu Akbar. Yang sebelah kiri tadi mim tak nampak mati, kita sebut apa? Mim mati juga. Yang sebelah kanan, mim tu nampak mati, kita sebut apa? Mim mati juga. Alhamdulillah. Kan senang jawapannya tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuma bezanya nanti dalam Quran, satu tak nampak mati, satu nampak mati. Dan kata ulama, yang nampak mati ni nanti, isyarat kepada hukum izhar, kata ulama. Cuba sebut izhar. Apa makna izhar? Nyata, terang, jelas. Alhamdulillah. Jadi puan-puan faham tak kenapa ulama letak dalam Quran 2 bentuk yang berbeza? Sebab ulama nak menunjukkan hukum yang berbeza kat situ. Faham ya? Dan puan-puan nanti dalam Quran, mim mati ni, mim yang nampak mati bentuk 2 ni banyak tak banyak? Ini paling banyak berbanding bentuk yang nombor 1 puan-puan. Percayalah, saat lagi kita baca Quran, bentuk yang kedua tu paling banyak dalam Quran ya. Kenapa banyak? Sebab dia melibatkan huruf yang banyak nanti. Mim mati jumpa dengan 26 ataupun 27 huruf. Banyak hurufnya ya. Itu sebab dia banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita sebut 3 hukum di bawah mim mati. Yang pertama disebut idgham syafawi. Yang kedua disebut ikhfa syafawi. Yang ketiga disebut izhar syafawi. Daripada 3, yang mana yang dah belajar minggu sudah? Idgham syafawi, sebutlah idgham syafawi. Dan satu lagi, bila dah belajar, mesti boleh jawab soalan ustaz. Puan-puan tengok je lah buku tajwid. Muka surat sebelah tu. Mari kita lihat, kita buat ulang siaran. Ringkas berkenaan dengan 2 hukum yang awal. Yang pertama sudah tentu namanya idgham syafawi. Sebut. Tapi sebelum tu ingat tak minggu sudah Ustaz khabar? Kenapa ketiga-tiga hukum ni nama di hujung tu syafawi, syafawi, syafawi. Apa makna syafawi puan?
Kebibiran. Apa kena-mengena dengan hukum ni? Ialah bibir, memanglah bibir. Syafawi itu bibir. Maksud Ustaz, apa kena-mengena syafawi itu dengan hukum ini? Jawapannya, hukum ini melibatkan sebutan mim mati. Cuba sebut mim mati. Apalah mim mati pula? Mana rotan Ustaz ni? Perempuan, kenapa sebut mim mati pula begitu? Minggu sudah Ustaz ajar sebut mim mati begini. Itulah sebutan mim mati, puan. Saat tadi puan-puan sebut mim mati guna apa? Bibir dalam bahasa Arab apa? Syafawi. Syafawi itu sebab dinamakan syafawi. Sebab saat lagi dia melibatkan sebutan huruf mim mati. Sebut huruf mim mati. Jangan pula sebut huruf mim mati. Mim mati. Bukan itu jawapannya. Jawapannya Dan bila sebut tadi, mim tu matilah tu. Dan puan-puan dia melibatkan apa? Bibir. Bibir dalam istilah tajwid disebut syafawi. Jadi puan-puan faham tak? Nanti kalau anak cucu tanya, kenapa ketiga-tiga hukum ni namanya syafawi kat ujung? Yang bezanya idgham, ikhfa dengan izhar saja. Itu yang beza. Yang ujungnya semua sama belaka. Jadi ginilah tuan-tuan perempuan. Hukum yang pertama yang kita dah sempat belajar minggu sudah namanya idgham syafawi. Ulang. Apa makna idgham? Memasukkan. Tu dah ada dalam buku, baca je perempuan. Syafawi. Kebibiran. Puan-puan, inilah nama hukum yang pertama. Dan sengaja saya ambil nama ni sebab saya tahu para pelajar saya suka sebut yang pendek-pendek. Puan-puan nak sebut yang pendek ke nama panjang? Yang pendek. Itu sebab Ustaz sebut syafawi, idgham syafawi. Tapi ada tak nama lain? Ada minggu sudah ya. Tapi tak apa. Puan-puan jangan sebutlah tu. Yang penting kita sebutlah idgham syafawi ya. Puan-puan, bagaimana cara nak kenal hukum ini? Cuba khabar kat Ustaz. Pertemuan antara mim mati dengan satu huruf dalam itu ayat Ustaz dalam buku. Puan-puan faham tak ayat Ustaz tu? Maksudnya nanti pertemuan antara huruf mim mati, tapi ingat mim tu tak nampak mati tau, dengan satu huruf. Apakah satu-satunya huruf idgham syafawi? Huruf mim juga puan-puan ya, huruf mim juga tuan. Alhamdulillah, senanglah huruf ni Ustaz, huruf mim saja. Tapi kena ingat huruf idgham syafawi mesti mim yang bersabdu, nampak sabdu. Kalau tak nampak sabdu maka salah tulis, salah cetaklah Quran tersebut. Dia mesti nampak sabdu. Dan huruf mim yang bersabdu itulah huruf yang kita baca sebentar lagi. Jadi sekali lagi dia ulang, apa jumpa apa jadi idgham syafawi? Pertemuan antara mim mati dengan satu huruf, iaitu mim, dalam dua kalimah sahaja. Apa makna dua kalimah? Apa makna dua kalimah? Apa yang berpisah? Penat Ustaz tunjuk ni. Apa yang berpisah? Huruf mim mati dengan mim bersabdu berpisah pada tulisan. Tuan-tuan perempuan, biarlah letih Ustaz mengajar tiap-tiap minggu. Jadi cerita benda yang sama. Janji tuan-tuan dan puan-puan faham. Itulah kita gunanya berguru. Kalau seorang-seorang di rumah, siapa nak mengajar kita tuan-tuan ya? Jadi Alhamdulillah. Jadi kena ingat ni, apa makna dua kalimah? Sekali lagi saya ulang. Huruf mim mati dengan mim sabdu tu berpisah pada tulisan dia. Maka itu maknanya dua kalimah. Okey, teruskan. Dan sekali lagi disebut huruf idgham syafawi hanya satu, iaitu mim. Ustaz, nanti dalam exam, kalau keluar kami nak jawab mim sahaja ke ataupun mim sabdu? Nak mim sahaja ke mim sabdu? Jawabnya dua-dua boleh. Kalau nak jawab mim saja pun boleh, nak bubuh sabdu pun boleh. Tak nak bubuh pun tak apa. Janji hurufnya satu, iaitu macam mana bentuk mimnya? Sama ada menegak ataupun berbaring. Kan mim ada dua bentuk. Minggu sudah Ustaz cerita, betul? Puan-puan, walaupun baru 7 hari 7 malam berlalu, kadang-kadang kita lupa. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu sebab tiap minggu dan datanglah Ustaz. Okey, seterusnya. Kaedah bacaan. Cuba baca dalam buku tajuk Ustaz. Masukkan mim mati ke dalam huruf mim sabdu. Dan dibaca dengan 2 harakat. Maknanya ada 2 step yang tuan-tuan kena faham kaedah bacaannya. Kata ulama, yang pertama kamu kena masukkan mim mati. Ke dalam mana Ji? Mim sabdu. Maknanya huruf mana yang kita baca saat lagi? Mim mati ke mim sabdu? Mim sabdu. Mim mati jangan baca sebab dah masuk dalam mim sabdu. Kemudian kita kena sertakan dengan bunyi dengung. Dengung tu bunyi apa je?
Bunyi sengau. Kat mana? Dalam hidung. Dalam rongga hidung kita selama 2 harakat. Masya Allah. Ini kena selalu Ustaz tanya supaya kita faham. Ya, insya-Allah. Mungkin minggu sudah kita kurang faham. Minggu ni mana tahu Allah bagi ilmu pada kita. Ya. Okey, maka dengan itu, mari kita baca beberapa contoh di dalam buku tajuk Ustaz. Wa bainahum mithaqa. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak? Mim mati jumpa mim sabdu dalam 2 kalimah. Mana tuan tahu 2 kalimah? Yes, apa yang berpisah? Mim mati dengan mim sabdu. Pandai. Apa lagi? Gariskanlah dekat si kalimah tersebut supaya puan-puan faham sampai ke rumah. Kadang-kadang dulu puan-puan tahu tak ada pelajar bertanya dengan ustaz, saya dah sampai rumah ni, saya tak tahu apa makna 2 kalimah. Allahu Akbar. Hari itu dalam kelas tak nak tanya. Bila sampai rumah baru teringat, baru dia tak faham apa makna 2 kalimah. Jadi, pengajaran daripada peristiwa itu, para pelajar kena gariskan mim mati dengan mim sabdu tu digariskan. Dan jangan lupa bubuh sengkang di antara mim mati dan mim sabdu nak menunjukkan berapa kalimah. Maka bacaannya sekali lagi. 1, 2 mula. Nahum. Ingat, bila sebut wabainahum tu bibir tutup rapat. Jangan buka walaupun sikit. Dan puan-puan bila tutup nak buat apa pula? Bunyilah, dengar bunyi sengau dalam hidung kita selama 2 second. One more. Wabainahum mithaqa. Contoh yang kedua sebelah kiri. Wahum, baca sendiri. Bagus. Mim mati jumpa apa? Mim sabdu dalam. Tolong digariskan sekarang dan bubuh sengkang antara mim mati dengan mim sabdu. Maka itulah namanya idgham syafawi. Alhamdulillah. Susah ke sedang baca tadi? Senang. Saya rasa kalau puan-puan ajar anak cucu yang umur 4-5 tahun dah boleh bercakap tu, insya-Allah mereka boleh ikut, boleh follow. Pasal apa? Huruf yang menggunakan bibir adalah huruf yang paling mudah sekali. Antaranya sebutan huruf mim. Ya. Jadi puan-puan senang. Sekali lagi. Wa hum muhtadun. Cuba dengar ni. Kalau anak cucu baca begini betul ke salah? Wa hum muhtadun. Betul salah? Apa salah saya? Sebab saya tak bunyi dengung. Sedangkan tadi ustaz suruh dengung. Jadi dengar molek-molek. Puan-puan berada di rumah, ada anak cucu. Kalau anak cucu baca wahum muhtadun, dia tak dengung 2 harakat. Maka salah pada bacaan. Dia kena dengung 2 harakat. Bacaan yang betul silakan. Wahum muhtadun. Pandai. Tiba-tiba anak cucu tanya, mak, yang dibaca tadi mim mati ke mim sabdu? Betul maknya. Boleh mengajar. Alhamdulillah. Kalau mak salah jawab perempuan, mak kena belajar dululah. Ya, Allahu Akbar. Jadi susah ke senang bacaan tadi? Senang. Okey. Kalau senang, contoh yang ketiga. Fa'anqadhakum minha. Qadhakum minha. Sama jugalah. Mim mati jumpa mim bersabdu dalam 2 kalimah. Tolong digariskan dan bubuh sengkang antaranya. Next, yang keempat. Baca. Nampak ke tidak mim mati jumpa mim sabdu? Nampak. Berapa kalimah? Gariskan. Bubuh sengkang antaranya. Maka inilah namanya idgham. Idgham syafawi. Puan-puan setakat ni okey tak? Puan-puan beruntung tau pasal apa ustaz 2 kali ulang. Minggu sudah ustaz ajar. Minggu ni ustaz ulang balik. Ada setengah tempat perempuan, bila minggu sudah dah belajar, minggu ni perempuan tak akan dengar lagi dah hukum tu. Dia akan ajar hukum lain pula. Sebab hukum tajwid ni banyak perempuan. Tapi Alhamdulillah saya fikirkan, kalau saya buat begitu nanti pelajar tak faham apa yang diajar. Jadi saya ulang-ulang balik supaya perempuan faham inilah hukum yang sentiasa ada dalam bacaan Quran kita. Cuma perempuan, kalau ditanya dalam Fatihah ada tak hukum ni? Dalam Fatihah ada tak? Macam ada yang tak boleh nak jawab. Pasal jawapan ni ustaz dah bagi tahu minggu sudah. Dalam Fatihah tidak ada hukum idgham syafawi. Jadi kita buat apa? Jangan cari. Jangan carilah dalam Fatihah buat penat je mencari perempuan. Ustaz dah khabar tak ada, maka jangan dicari.
Habis tu Ustaz kami nak cari dalam surah mana? Minggu sudah kita baca surah apa? Al-Baqarah kan ada? Ada kan? Minggu sudah ingat tak? Ada 2-3 contoh yang kita jumpa dalam surah Al-Baqarah yang kita baca. Dan saat lagi memang kita akan baca balik surah Al-Baqarah. Mungkin kita akan jumpa contoh yang lain pula. Jadi gini dah tuan-tuan perempuan. Kesimpulannya, idgham syafawi ini memang ada hukum dalam Quran, tetapi bilangannya tidaklah begitu banyak sebagaimana hukum-hukum yang lain, tapi ada dalam bacaan Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah yang kita baca minggu sudah, dan saat lagi kalau kita baca surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain juga ada hukum ni, tapi tidak begitu banyak. Yang paling mustahak dalam Fatihah ada tak hukum ni? Yang paling mustahak tak ada ya. Jadi puan-puan jangan duk cari, jangan duk tunjuk pada anak cucu di rumah ya. Okey, settle. Selesailah hukum yang pertama, namanya idgham syafawi. Oh ya, Ustaz nak tanya juga. Puan-puan, minggu sudah ada tak Ustaz khabar di whiteboard nama lain bagi hukum ini? Apa nama lain bagi dia? Idgham misnain. Idgham misnain sagir. Kalau puan-puan baca buku ni, Quran yang ada tajwid ni, Quran yang kita pakai ni, dia tak sebut idgham syafawi tau. Jenuh puan-puan cari memang takkan jumpa. Dia akan sebut dengan istilah idgham mislain sagir. Sebut idgham mislain sagir. Apa maknanya? Idgham tu masuklah. Mislain tu dua huruf yang serupa J. Ya. Manakala sagir itu merujuk kepada huruf yang bersabdu pada mim yang kedua. Ya. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, faham tak? Lain buku tajwid kadang lain Quran, lain istilah yang digunakan oleh ulama. Kenapa banyak sangat istilah Ustaz? Sebab ulama Quran, ulama tajwid tu ramai, bukannya seorang. Puan-puan kena faham. Jadi kalau dalam mazhab, dalam kehidupan kita beribadah pun kita ada 4 mazhab, betul? Dalam baca Quran pun macam tu juga. Puan-puan tahu tak? Ada berapa kiraat bacaan Quran kita? Tak apa dah biasa jawab sebab puan-puan belum belajar. Kita dalam dunia bacaan Quran ni ada 10. Ada 10 kiraat. Kalau puan-puan pergi Maghribi, kalau puan-puan pergi Sudan, kalau puan-puan pergi Afrika, kalau puan-puan pergi mana-mana negara luar, kemungkinan ada negara yang mengamalkan kiraat yang berbeza. Kalau puan-puan pergi Sudan, kat negara kita baca wadduha, kat sana baca wadduha, kat sini baca wallaili idza saja, kat sana baca wallaili idza. Puan-puan, kalau siapa-siapa jawab saja, sah puan-puan tak pernah pergi Sudan. Maknanya, di Sudan mereka baca sama. Wallaili idza saja. Yang tadi mula-mula je berbeza. Puan-puan, tapi nampak tak berbeza bacaannya tadi? Kalau negara kita baca wadduha, di sana wadduha. Wallaili idza saja, di sana wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kat sini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kat sana. Ustaz, jangan puan-puan telefon Ustaz pula. Ustaz, saya kat Sudan ni. Saya jumpa ramai orang Perak kat sini Ustaz. Bukan orang Perak perempuan. Jangan salah faham. Kat sana bukan orang Perak. Di sana mereka mengamalkan kiraat yang berbeza dengan kita. Kalau dekat Sudan, kebanyakan yang mengamalkan kiraat Imam Nafa'i. Imam Nafa'i. Kita kat sini Imam Asim. Imam Asim. Hafs an Asim. Nanti kita belajar insyaAllah satu hari nanti. Jadi puan-puan, rupa-rupanya pembacaan Quran kita ni ada 10 bentuk wajah bacaan yang berbeza-beza. Lain negara, lain cara bacaan. Jadi puan-puan, namun begitu 10 bacaan yang berbeza ini, bacaan yang paling senang adalah riwayat Hafs an Asim yang kita baca sekarang ni. Itu yang paling senang. Ya? Baik tuan-tuan puan-puan, insya-Allah satu hari nanti kita belajar kiraat bacaan ya. Okey, jadi sekarang ni berbalik kepada hukum tajwid tadi. Puan-puan kena faham hukum yang pertama namanya apa tadi? Idgham syafawi. Okey, kita berganjak kepada hukum yang kedua. Namanya ikhfa syafawi. Sebut. Okey, khabar kat Ustaz, apa makna ikhfa? Sembunyi, tersembunyi ataupun samar-samar. Syafawi? Kebibiran. Sama macam tadi jugalah. Apa jadi hukum ni khabar kat Ustaz? Pertemuan antara mim mati dengan satu huruf. Apakah satu-satunya huruf ikhfa syafawi? Ba dalam 2 kalimah saja. Sekali lagi diulang cuba ikut Ustaz. Pertemuan antara mim mati dengan satu huruf iaitu ba dalam 2 kalimah sahaja. Sekali lagi saya bertanya, apa makna 2 kalimah? Huruf mim mati berpisah tulisannya dengan huruf
ba. Bila ustaz buat macam ni dua ni maknanya puan-puan kena faham. Ini mim mati, ini ba. Jadi saat lagi dia tidak bercantum, dia akan berpisah pada tulisan. Itu maknanya dua kalimah. Alhamdulillah. Senang ke susah faham? Senang insya-Allah. Puan-puan, saya dah mengajar Quran lebih 30 tahun. Saya cari jalan macam mana nak bagi mudah jemaah orang awam macam kita ni faham apa makna dua kalimah. Puan-puan tak perlulah tengok makna ayat tersebut. Puan-puan sekadar memahamkan bahawa dua kalimah itu mim mati dengan huruf ba tadi berpisah pada tulisan. Itu maknanya. Okey, dan sekali lagi sebut huruf ikhfa syafawi. Huruf ba sahaja. Puan-puan, kebetulan hurufnya sama macam huruf apa? Hukum iklab di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Ingat tak sebelum ni kita belajar iklab bab 1 kan? Hurufnya ba. Yang ni pun ba juga. Tapi kena ingat, ikhfa syafawi dengan iklab sama ke tajuknya? Mereka berlainan keluarga. Kalau iklab, mak ayahnya siapa? Apalah? Nun mati dan tanwin. Kalau ikhfa syafawi yang kita belajar sekarang ni, mak ayahnya siapa? Mim mati. Pandai. Alhamdulillah. Itu semua Ustaz kena tanya, kena ulang siaran supaya tuan-tuan perempuan ingat sampai bila-bila. Okey, sekarang ni kaedah bacaan bagaimana? Ikut meringankan sebutan huruf mim mati. Faham tak apa makna meringankan? Tak apa, teruskan. Atau merenggangkan sedikit bibir. Siapa tak faham meringankan, puan-puan tolong fahamkan merenggangkan sedikit bibir. Maksudnya begini, basic sebutan, asas sebutan mim mati macam mana sebut mim mati? Am, im, Basicnya tutup bibir kan? Saat lagi nak tutup bibir ke nak buka sikit? Kena buka sikit, kena renggangkan. Sebab hukum ini namanya ikhfa. Ikhfa apa makna sembunyi? Apa yang nak disembunyikan? Puan, jangan pula sembunyikan bibir. Kalau sembunyikan bibir macam mana nak baca Quran? Bukan bibir tu yang disembunyikan. Maksudnya, sebutan mim itu tidak jelas. Sebutan mim itu tidak jelas. Kalau tadi tuan-tuan sebut am, im, itu jelas. Saat lagi baca begini. Ikut. Tidak jelas. Renggang tak bibir tadi tuan? Itu merujuk kepada ikhfa. Itu merujuk kepada ikhfa. Ikhfa maknanya sembunyi. Maknanya huruf mim mati tadi bunyi tak? Bunyi tapi samar-samar ataupun tidak jelas. Jadi untuk hukum ni puan-puan kena berguru dengan ustaz, kena belajar dengan guru baru kita tahu kaedah bacaannya ya. Dan puan-puan perasan tak masa kita bunyi tadi? Sebut ada bunyi sengau tak? Itu namanya dengung. Itu namanya dengung. Jadi saat lagi jangan lupa tahu. Renggang bibir dan dengung dua harakat. Baru betul sebutan bacaan ikhfa syafawi. Mari kita baca contoh. Fahkum bainahum. One more. Fahkum bainahum. Apa yang kita nampak? Mim mati jumpa dengan ba. Bercantum kau berpisah pada dia. Berpisah, maka tu namanya dua kalimah. Tolong gariskan sekarang dan bubuh sengkang antara mim mati dengan ba. Ilaihim bihadiyah. Sama juga ala ustaz, mim mati jumpa dengan ba dalam dua kalimah. Gariskan dan bubuh sengkang antaranya. Antum bari'una. Sama juga mim mati jumpa dengan ba. Puan-puan perasan tak? Huruf mim mati ada kadang kita nampak dia menegak. Kadang kita nampak dia berbaring. Nampak tak? Bergantung kepada ayat tersebut. Tapi hakikatnya kedua-dua itu menegak ke berbaring, kedua-duanya mim mati. Dan puan-puan perasan tak mim tu nampak mati tak? Ya? Tak nampak mati. Tapi kita sebut dia mim mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak mati, maka salah cetak Quran tuan-tuan ya. Dia tak nampak mati ya. Tapi hakikatnya mim mati. Okey, sambung contoh yang keempat. Cuba baca sendiri. 1, 2, mula. Ja.
Okey, good. Sekali lagi dengar Ustaz baca. Ja'ahum bil haqq. Ahum. Pandai. Gariskan sekarang mim mati jumpa dengan ba dan bubuh sengkang antara mim mati dengan ba itu. Contoh yang berikutnya. Amantum. 1, 2 mula. Samalah juga Ustaz. Kami nampak tu mim mati jumpa dengan ba dalam 2 kalimah. Maka nama hukumnya ikhfa' syafawi. Last sekali. Alaikum. Gariskan sekarang mim mati jumpa dengan ba dalam berapa kalimah? 2. Jadi kalau anak cucu tanya, mak, abah, opah, mim mati tadi nak baca ke tidak? Nak bunyi ke tidak mim mati tadi? Bunyi, tapi samar-samar. Maksudnya tidak je. Kenapa tak jelas? Kenapa samar-samar? Sebab nama hukum ni Pak, dah mak ayah pula termenung. Kenapalah sama-sama? Sama-sama tu jawabnya merujuk kepada nama hukum ini. Nama hukum ni apa tadi? Puan, zaman ni mak ayah, tok nenek kena pandai jawab. Tak pandai jawab, anak cucu akan persoalkan kita. Jadi puan-puan mudah-mudahan ya, kalau anak cucu tanya, mak, abah, opah, kenapa kena sembunyikan bacaan mim tadi? Kamu tak tengok ke? Nama hukum ni ikhfa'. Ikhfa' tu maknanya apa? Sembunyi. Maksudnya kita kena sembunyikan sebutan mim mati. Sembunyi itu bukan bermakna kamu tak sebut, kamu bunyikan, tetapi samar. Oh ya puan-puan, maklumlah kita ni kadang-kadang macam-macam penyakit. Ada yang tak boleh nak renggang bibir. Maka dalam hal ini ulama bertolak ansur. Andai katalah kita semua tak boleh renggang bibir, kalau renggang bibir nanti bacaannya jadi lain, maka puan-puan boleh tutup bibir. Tapi ingat, kena dengung pada bacaan. Contohnya lah, fahkum, tutup bibir, tengok ni. Fahkum bainahum. Cuba sebut. Andai katalah puan-puan tak boleh nak renggang. Ustaz kalau renggang jadi bacaan begini. Fahkum. Contoh. Bergegar pula suara kita jadi. Pasal kita renggang tadi kan. Jadi takut merosakkan bacaan. Maka ulama dalam hal ini boleh membenarkan, mengizinkan kita tutup bibir. Dengan syarat kena dengung pada bacaan. Cuba kita tutup bibir puan. Fahkum bainahum ilaihim bihadiyah. Mana senang, tutup ke renggang bibir? Dah agak dah tutup bibir. Jadi ginilah, tutup bibir ni bagi mereka yang tak mampu nak renggang. Bagi kita yang sehat, renggangkanlah bibir sedikit untuk meraihkan nama hukum ini, namanya ikhfa. Kalau puan-puan tutup bibir, seolah-olah puan-puan tidak ikhfa pada bacaannya. Sedangkan hukum ini namanya ikhfa. Okey tuan-puan yang dirahmati Allah, kesimpulannya, apabila dah habis belajar 2 hukum ni, dalam Fatihah ada tak? Ada tak 2 hukum ni? Tak ada. Jadi kita jangan carilah dalam Fatihah, carilah dalam surah lain tuan-tuan perempuan ya, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan puan, sebelum saya benarkan hukum yang ketiga, saya nak tanya 1-2 soalan. Baik, apakah 2 hukum yang kita dah belajar tadi minggu sudah? Idgham syafawi, ikhfa' syafawi. Soalan pertama saya, apakah persamaan bagi kedua hukum ini? Apa persamaan dia? Oh, dia melibatkan dua-duanya mim mati. Mim yang tak nampak mati lah kan? Okay, good. 2. Dia berlaku dalam 2 kalimah. Good. 3. Oh, 2-2 dibaca dengan dengung. 4. Tak ingat dah perempuan dia. Jadi tuan-tuan puan, apa yang kita faham adalah keempat, kedua-dua hukum ini di hujungnya namanya syafawi. Kan sama tu. Perempuan, Allahu Akbar. Okey, tak apalah. Tuan-tuan minta maaf saya banyak soal jawab ni supaya perempuan nak bagi faham sungguh-sungguh. Apakah persamaan bagi hukum ni? Sekali lagi saya ulang ya. Kalau anak cucu tanya apa persamaan bagi kedua hukum ni? Pertama, kedua-dua hukum ni melibatkan huruf mim yang tak nampak mati. 1. Yang kedua-duanya melibatkan pertemuan 2 kalimah. Dia tak boleh bercantun, dia mesti berpisah. Lagi yang ketiga tadi apa? Dia melibatkan hukum dengung. Dua-duanya dibaca dengung. Betul? Dan yang keempat, kedua-dua hukum ini di hujungnya namanya syafawi. Itu kan sama. Itu persamaan. Okey, soalan yang berikutnya.
Apakah perbezaan kedua hukum ini? Apa bezanya? Lah, satu namanya idgham, satu namanya ikhfa. Itulah beza yang pertama, tuan-tuan. Allahu Akbar. Beza yang kedua, jawab. Hurufnya, satu mim, satu lagi. Oi, pandai. Beza yang ketiga? Beza yang ketiga ada lagi tak? Satu kena tutup bibir, satu lagi kena renggang. Allahu Akbar. Mudah jawab soalan ramai-ramai. Itu pun kadang-kadang tak terjawab kita. Allahu Akbar. Jadi kena ingat, sekali lagi saya ulang. Apakah perbezaan bagi kedua hukum ini? Yang pertama, satu idgham, satu ikhfa. Betul? Beza yang kedua, hurufnya. Satu mim, satu ba. Beza yang ketiga, tadi Bang Ustaz tadi tak sampai seminit. Ya. Yang hukum idgham ni kena tutup bibir. Yang ikhfa kena reng. Dah cukup. Ustaz jangan banyak soal lagi Ustaz. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan perempuan, Ustaz soal jawab ni supaya kita faham sungguh-sungguh. Kalau anak cuci tanya di rumah kita boleh jawab. Ya tuan-tuan perempuan ya. Tapi kalau tak boleh jawab juga, perempuan dah surrender, dia tak larat nak jawab Ustaz, maka perempuan hubungi Ustaz bila-bila masa, nanti saya tolong jawabkan untuk anak cucu tuan-tuan perempuan. InsyaAllah. Amin. Okey tuan-tuan, dan jangan lupa ya, ada satu lagi persamaan. Kedua-dua hukum tadi perempuan lupa nak sebut. Kedua-dua hukum ni tak ada dalam Fatihah. Itulah persamaannya. Kedua-duanya tak ada dalam Fatihah, betul? Tapi kalau dalam surah lain banyaklah, surah-surah yang panjang ya. Okey, mari kita tengok pula hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga sudah tentu muka surat 30, jatuhnya kepada izhar syafawi. Sebut. Bagus. Jadi, Bapak jangan lupa ya, setiap hukum tajuk yang kita belajar mesti ada tajuk besar dulu. Tajuk besarnya adalah bab yang kedua, iaitu hukum mim mati. Dan jangan lupa, huruf mim tu ada dua bentuk. Sama ada berbaring boleh, menegak pun boleh. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, saya tak nak tulis apa-apa lagi untuk yang nombor 1 dan 2 sebab kita dah belajar minggu sudah. Hari ini kita sambung kepada hukum yang ketiga yang disebut sebagai izhar syafawi. Sebut tuan. Apa makna izhar? Nyata, terang atau jelas. Boleh belaka. Okey, apa dia syafawi? Kebibiran. Jadi sat lagi, puan tahu tak? Hukum ni paling senang kita baca. Pasal apa? Ulama suruh sebut mim mati itu dengan jelas. Jadi mari sama-sama semua sebut mim mati. Sat lagi baca begitu. Boleh tak? Sekali lagi. Sat lagi baca begitu dalam hukum ini. Jadi susah ke senang tadi? Dan juga nak menunjukkan bibir tuan-tuan dan puan-puan sihat. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh tutup bibir tadi. Boleh tutup, lepas tu buka. Semua boleh buat kan? Alhamdulillah. Sihat bibir kami Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni, dah tahu dah apa makna izhar syafawi. Apa jumpa apa jadi hukum tersebut. Tengok dalam buku tajuk Ustaz. Pertemuan antara mim mati dengan 26 huruf dalam satu atau dua kalimah. Sebenarnya boleh 26, boleh 27. Boleh ikut-ikutlah berapa jumlahnya. Sebab apa? Kalau tuan-puan ambil lah jumlah huruf hijaiyah tu 28, bermakna huruf izhar syafawi 26 je. Tapi kalau tuan ambil 29, maka tolak 2 tinggal 27 lah. Jadi boleh. Yang tu jangan bergaduh, jangan berbalah. 26 boleh, 27 boleh. Benda ni khilaf di kalangan ulama. Bergantung kepada jumlah huruf hijaiyah yang kita ambil. Jadi saya tulis something kat sini. Cara mengenali. Okey, saya buat ayat yang paling ringkas di sini. Kata ulama, apabila mim ini mim mati. Tak kira lah menegak ke berbaring ke, janji mim mati. Dan mimnya nampak mati tak sat lagi. Nampak mati. Jadi senanglah kita bezakan antara hukum dengung tak dengung. Kalau sebelum ni minggu sudah mimnya tak nampak mati. Yang hari ni mim nampak mati. Jadi kalau mim nampak mati maka hukumnya mesti izhar syafawi. Sekali lagi diulang. Apabila mim mati bertemu dengan salah satu 26 atau 27 huruf izhar syafawi dalam 2 kalimah saja.
Ni ayat dia perempuan ya, ringkasan Ustaz buat di sini. Dan soal 26, 27 ni terpulang bergantung kepada jumlah huruf hijaiyah yang kita guna ya. Anda katalah tuan-tuan guna 28, maka tolak 2 baki tinggal 26. Kalau 29, tolak 2 baki tinggal 27. Okey, tak kisah mana pun. Janji huruf izhar syafawi banyak ke sikit? Banyak itu tuan ya. Boleh dikatakan hampir semua huruf izhar syafawi dalam Quran, kecuali apa yang bukan huruf izhar syafawi? Ba dengan mim. Ba dengan mim tolaklah perempuan, jangan ditulis dalam jawapan. Baik tuan-tuan perempuan, apa makna dua kalimah di sini? Apa makna? Ialah apa yang berpisahnya? Huruf mim mati berpisah tulisan dengan huruf izhar syafawi. Kadang Ustaz ingatkan Ustaz dah paling ringkas dah menjawab soalan. Rupanya anak murid lagi ringkas. Okey tuan-tuan perempuan. Perempuan jangan jawab berpisah saja. Tuan-tuan kena buat statement sedikit. Huruf mim mati berpisah tulisan dengan huruf izhar syafawi. Okey, tuan-puan, ini maknanya dua kalimah ya. Pada statement ini. Tuan-tuan nampak ni, berpisah tulisan dengan huruf izhar syafawi. Tuan-tuan perempuan, huruf izhar syafawi banyak ke sikit? Mari kita sebut, tengok nota Ustaz. 1, 2 mula sebut, 3, 3. Alif, ta, tha. Jim, ha, kha. Dal, zal, ra. Zai, sin, shin. Sad, dhad, ta. Dha, ain, ghin. Fa, qaf, kaf. Lam, nun, waw. Ha, hamzah, ya. Bapa nampak hamzah tak kat situ? Bila Ustaz tulis hamzah, bermakna huruf ni sudah jadi 27. Kalau ada setengah kitab tajwid, dia tak tulis hamzah, bermakna huruf tu 26. Kenapa kata 26? Sebab hamzah tu sudah bergabung dengan huruf alif. Ya, boleh juga gitu. Jadi perempuan tak kisahlah 26 ke 27, janji hurufnya ada sebanyak ini. Dan perempuan cuba sebut ke semua huruf tadi 3-3. Saya nak tulis kat whiteboard. 1, 2 mula. Alif, ta, tha, terus jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dhad, ta, lagi dha, ain, ghin, lagi fa, qaf, kaf, waw, hamzah. Perempuan perasan tak? Ada dua huruf yang kita tak sebut. Huruf apa tadi? Kenapa mim tak sebut? Dah jadi hukum idgham syafawi. Kenapa ba tak sebut? Dah jadi kepunyaan ikhfa syafawi. Pandai. Perempuan, ni soalan bocor. Dalam periksa nanti Ustaz tanya tahu. Nyatakan huruf izhar syafawi. Perempuan jangan jawab nombor 27, 26. Jangan jawab nombor. Dan dulu ada pelajar jawab ringkas. Ustaz, senang aja. Tolak ba dengan mim, bakinya itulah huruf izhar syafawi. Sabar je lah perempuan ya. Kadang-kadang pelajar saya ni macam Ustaz kata, nyatakan huruf izhar syafawi. Maka perempuan kena tulis semua huruf ni tahu. Nanti dalam jawapan ni soalan bocor. Keluar dalam periksa nanti, insya-Allah. Jadi sekali lagi disebut, alif, ta, tha. Jim, ha, kha. Dal, zal, ra. Zai, sin, shin. Sad, dhad, ta. Dha, ain, ghin. Fa, qaf, kaf. Lam, nun, waw. Ha, hamzah, ya. Ni, kalau keluar dalam latihan ke dalam exam, Ustaz tanya nyatakan huruf izhar syafawi, perempuan senang buat macam ni. Perempuan jangan stres tau. Perempuan tulis huruf alif bata sampai ya. Tulis alif bata sampai ya, huruf hijaiyah takkan tak hafal perempuan. Dah berpuluh tahun kita hidup. Nanti ambil pemadam. Padam ba dengan mim. Habis cerita. Bakinya huruf apa? Bakinya huruf apa? Izhar syafawi dah. Itu cara nak menjawab soalan. Jawab soalan ni kena ada teknik juga perempuan ni. Kena ada taktikal juga ya. Jadi sekali lagi ni, arwah tok guru saya ajar. Kamu tulislah huruf alif bata sampai ya. Lepas dah habis tulis 30 huruf ataupun 28 huruf, 29 huruf, kamu ambil pemadam, padam ba dengan mim. Maka baki itu adalah huruf izhar syafawi. Susah ke senang?
Siapa, cuma masalahnya, kadang-kadang kita ni tak hafal huruf hijaiyah, itu masalahnya perempuan. Kalau anak cucu tahu, malu kita perempuan. Kita dah besar, dah dewasa tuan-tuan, kena hafal lah huruf alif bata. Tapi perempuan jangan risaulah, nanti dalam exam mungkin kalau ada permintaan ustaz, saya tak hafal huruf alif bata, saya tulislah kat whiteboard perempuan, perempuan pilihlah huruf mana yang perempuan berkenan. Allahu Akbar. Ya, dulu ada pelajar yang tak hafal. Ustaz, lepas huruf lam huruf apa ya? Allahu Akbar. Tak ingat, tanya dengan ustaz. Jadi tak apalah, tuan-tuan perempuan. Al-maklumlah, tuan-tuan perempuan. Walaupun kita dah lama hidup, tetapi kadang-kadang kita lupa, sibuk dengan urusan dunia, kan? Jadi tak apa tuan-tuan perempuan, nanti saya bantu ya. Tapi perempuan jangan pula minta selalu dengan ustaz. Ustaz, dipendekkan cerita, ustaz tulis je lah jawapan kat sini ustaz. Ustaz tolong tulis untuk saya. Minta maaf, yang tu tak dibenarkan ya. Nanti dalam latihan, dalam exam, perempuan pandai-pandai bawa diri. Ya, perempuan tulis sendiri. Dan perempuan jangan risau, nanti exam kita lebih kepada open book test. Tuan-tuan boleh buka buku, boleh salin, boleh copy. Dan kalau tak berhenti salin, copy, perempuan boleh photostat buku tajuk ustaz ni, gunting dan tampal. Boleh juga. Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Kalau tak nak periksa lagi dengan ustaz, tak tahu dah ustaz nak ngajar macam mana. Allahu Akbar. Ini saya bagi kemudahan khas untuk kelas saya sahaja. Kalau perempuan pergi sekolah kelas lain, memang tidak dibenarkan begitu ya. Tapi tak apalah, setidak-tidaknya perempuan kita tak putus semangat untuk nak jawab soalan ya, insya-Allah. Jadi perempuan hurufnya banyak tak tadi? Banyak. Tapi kena ingat, huruf mi mati dengan huruf-huruf ni semua mesti berpisah. Oh, tapi kat sini, yes, kat sini ustaz ada tulis satu atau dua kalimah. Minta maaf, satu atau dua kalimah. Satu atau dua kalimah. Jadi kita kena tambah ni perkataan ni, satu kalimah. Baik-baik. Lupa pula ustaz ya, satu kalimah. Boleh juga, maknanya dua kalimah yang ni, satu kalimah pun boleh. Ada kalinya huruf mi mati tu bercantum dengan huruf izhar. Ada ya? Okey, jadi kalau satu kalimah, nanti tuan-tuan jawab begini. Huruf mi mati, minta maaf ya. Huruf mi mati bercantum tulisan. Bercantum tulisan. Ustaz terlupa sekejap tadi ya. Huruf mi mati bercantum tulisan dengan huruf izhar syafawi. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan perempuan jumpa juga begini dalam Quran, dia boleh juga dikatakan izhar syafawi. Dia boleh bercantum, boleh berpisah. Ingat, kalau dua kalimah berpisah, kalau satu kalimah bercantum. Mim mati dengan huruf-huruf izhar. Okey, berbalik kepada kaedah bacaan. Okey, tengok dalam buku tajuk ustaz. Kaedah bacaan menyatakan, sebut atau menjelaskan huruf mim mati dan dibaca tanpa dengung. Apa maksud menyatakan atau menjelaskan tadi? Maksudnya sebutan mim tu kena jelas. Maka sebutlah mim mati. Am, im, jelas macam tu. Dan puan-puan selepas itu kita kena buat apa? Dibaca tanpa dengung. Tak boleh dengung pada bacaan. Jadi puan-puan jangan bunyi sengau tau sekali lagi. Puan-puan baca am, im, macam tu saja. Tanpa ada bunyi sengau dalam rongga hidung kita. Baik tuan-tuan puan-puan, jadi contoh yang kita boleh tengok dalam buku tajuk ustaz banyak contoh. Tapi kan contoh yang paling senang begini. Ini satu kalimah. Contoh ya. Ini dua kalimah. Okey. Kalau satu kalimah, okey. Ini saya ambil contoh direct daripada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan perempuan, dalam surah Al-Fatihah ada tak kalimah ni? Alhamdu, sebut. Nampak tak mim mati ni? Jumpa dengan huruf dal. Bercantum ke berpisah? Maka inilah namanya izhar syafawi. Dia bercantum. Boleh juga bercantum dalam Quran. Ya? Sekejap lagi kita tengok dia dua kalimah. Ini bercantum satu kalimah. Ya? Lagi contoh yang kedua dalam surah Fatihah. Perasan tak ada kalimah an'amta? Ni. Mim mati juga tapi cantum dengan huruf ta. Ini namanya izhar syafawi. Dan baca dia cukup mudah. Alhamdu, ikut. An'amta. Kan senang. Maka nanti kalau di rumah dia anak cucu baca Alhamdu, dia bunyi sengau. Puan-puan minta maaf, betulkan sekarang. Takut jadi tabiat sampai dewasa. Jadi tuan-tuan tidak boleh bunyi sengau. Kalau degil juga baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sengau juga. Maka hukum bacaan dia tadi adalah makruh pada bacaan. Ya? Begitu juga dengan an'amta. Sebut. Tak boleh baca an'amta. Tak boleh.
Kalau buat juga begitu, maka bacaan kita hukumnya makruh. Apa makna makruh? Buat tak berdosa tinggal dapat pahala. Sekali lagi ulang, apa makna makruh? Buat tak berdosa tinggal kemungkinan keluar dalam periksa. Ustaz tanya soalan tu perempuan ya. Kadang-kadang kita ni lupa, kalau tak ditanya dalam periksa kita lupa. Jadi tuan-tuan ingat perkara makruh buat tak berdosa. Tapi kalau tinggal dapat pahala. Jadi bila tinggal, bila kita tak buat dengung kat sini, bermakna bacaan kita jadi sempurna, jadi betul. Ya. Jadi ini dua contoh satu kalimah. Kalau dua kalimah pula contohnya alaihim, tengok ya. Alaihim ghairi. Lagi satu alaihim wala. Okey tuan, mari ke ustaz sama-sama. Kat sini ada mim mati jumpa dengan ghain. Alaihim ghairi. Sebut. Nak tunjuk jari ke tak payah? Kenapa tak payah tunjuk? Sebab dia tak dengung. Perempuan jangan rajin tunjuk jari ya. Yang tunjuk jari minggu sudah, hukum dengung. Yang ni tak payah tunjuk apa-apa. Tuan-tuan baca gini je. Alaihim ghairi. Sebut. Khabar kat ustaz apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ghain. Pandai. Berapa kalimah je? Mana tahu dua kalimah? Berpisah pada tulisan. Pandai. Alaihim wala. Sama juga mim mati jumpa dengan wow, berapa kalimah? Dua kalimah. Dan puan-puan perasan tak? Dah berpuluh tahun baca Fatihah. Inilah yang setiap hari kita baca. Ini semua dalam Fatihah tau. Dalam Fatihah kata ulama terdapat 4 hukum izhar syafawi. Perhatian. Dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdapat 4 izhar syafawi. Dan 4 izhar syafawi itu adalah seperti mana yang Ustaz nyatakan di whiteboard. 2 daripadanya 1 kalimah, 2 daripadanya 2 kalimah. Perhatian, surah Al-Fatihah terdapat 4 izhar syafawi. Boleh ingat tak? Minggu ni Ustaz tanya tau. Minggu depan Ustaz tanya balik. Puan-puan kena jawab 4. Jangan pula minggu depan 5 lah Ustaz. Bila pula baca 5, 4 sahaja tuan-tuan ya. Sekali lagi kita buktikan. Kita mampu baca izhar syafawi dengan bacaan yang betul. Ready? Yang pertama, alhamdu an'amta alaihim ghairi alaihim wala. Cuma hati-hati tau. Ni nak sebut mim. Mim ni jangan melantun tau. Dulu pernah saya dengar ada jemaah baca alhamdu. Alhamdu. Mak tu jadi melantun. Salah. Alhamdu. Sebut. An'amta. Tak boleh baca an'amta. An'amta. Amta. Itu jangan. Jangan melantun pada mim. Sebab mim bukan huruf qalqalah. Okey, jadi tuan-tuan, insya-Allah saya doakan tuan-tuan boleh baca ke-4 kalimah ini dengan bacaan hukum izhar syafawi yang betul. Dan kita doa sama-sama. Mudah-mudahan setiap bacaan yang betul, semua Allah janjikan pahala yang besar di sisinya. InsyaAllah. Amin. Puan-puan tahu tak? Pahala orang baca Quran ni, ya Masya Allah. Dahsyat puan-puan. Lagi besar daripada sembahyang sunat. Saya teringat satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi selalu memuji seorang sahabat. Ada seorang sahabat ni, dia rajin belajar. Dia rajin baca Quran tau. Namanya Abu Darda. Kalau puan-puan baca kisah sahabat-sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Jadi satu hari Nabi memuji kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, pemergian kamu belajar menuntut ilmu, kamu baca satu ayat Quran kata Nabi, adalah lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat solat sunat. Puan-puan, saya rasa kita tak pernah buat 100 rakaat solat sunat dalam sehari, puan-puan. Tapi kita baca Quran, puan-puan, banyak ayat kita baca kan? Pahala kita lagi besar daripada itu, Masya Allah. Tapi puan-puan jangan pula tak nak sembahyang sunat pula, puan-puan. Sembahyang sunat macam biasa, tapi nak menunjukkan pahala baca Quran itu, belajar Quran, satu ayat tu melebihi daripada 100 rakaat solat sunat. Masya Allah. Besar ke tak besar pahala? Besar. Tapi kena ingat, bacaan kita kena bertajwid, kena betul, dan puan-puan kena mengkajilah apa hukumnya, apa makna ayat, bertadabur kepada ayat Quran, baru dapat pahala melebihi 100 rakaat solat sunat. Ini kata Nabi SAW.
Nabi nak bagi galakkan kepada kita bahawa belajar Quran itu besar pahalanya, baca Quran itu besar pahalanya. Allahu Akbar. Sekali lagi last, sebelum kita baca contoh banyak dalam buku tajuk Ustaz, baca yang pertama, Alhamdu an'amta alaihim ghairi alaihim wala. Okey, good. Mari kita baca dalam contoh dalam buku tajuk Ustaz, ada banyak contoh kat situ ya. Muka surat 30. Sebelah kiri, kita baca satu kalimah dulu. Au amdiya uqba. Nampak tak mim mati jumpa dengan dhad? Gariskan. Puan-puan nak bubuh sengkang ke tak payah? Tak payah, pasal mim mati dengan dhad itu bercantum, maka tu namanya satu kalimah. Wa amtarna 'alaiha. Mim mati jumpa dengan ta, gariskan sahaja, tak perlu bubuh sengkang, gariskan sahaja. Tengok sebelah kanan muka surat 31, kita baca satu kalimah ya. Muka surat 31. Sebelah kiri, mana satu kalimah tadi? Ya. Satu kalimah. Okey ah. Okey, dia sebenarnya bercampur aduk antara satu kalimah dengan dua kalimah. Okey, tak apa. Puan-puan cuba ghostan balik untuk yang muka surat 30 dulu. Kita settlekan yang tu dulu. Sebenarnya dalam buku ni saya campurkan satu kalimah dengan dua kalimah, saya campur ya. Okey, tak apa. Kita tengok yang sebelah kanan, muka surat 30. Falakum ajrun azim. Nampak tak mim mati jumpa dengan alif? Dan puan-puan nampak bercantum ke berpisah? Itu dua kalimah. Gariskan. Dan boleh bubuh sengkang. Sebab apa dua kalimah? Lam taqdiru 'alaiha. Mim mati jumpa dengan ta. Bercantum berpisah? Berpisah. Maka dia dua kalimah. Sebelah muka surat 31. Kita baca sebelah kanan dulu. Illa umamun amthalukum. Puan-puan nampak tak mim mati bercantum dengan sa? Berjumpa dengan huruf sa, bercantum kan? Itu satu kalimah. Ini satu kalimah. Namanya izhar syafawi. Sebelah lagi, bawah dulu ya. Kana lakum jazaa. Nampak tak mim mati jumpa dengan jim? Maka satu kalimah kedua. Dua kalimah. Ini juga izhar syafawi. Dzalikum hukmullah. Mim mati jumpa dengan ha. Satu ke dua kalimah? Dua kalimah. Ulaika hum khairul bariyah. Sama juga mim mati tapi kali ini jumpa dengan kha. Betul? Dua kalimah. Maka namanya izhar syafawi. Lahum darus salam. Kabur kat ustaz, mim mati jumpa dengan apa? Dal. Pandai. Aja'akum dhikr. Mim mati jumpa dengan dal. Fazaduhum rahaqa. Mim mati jumpa dengan ra. Okey, sebelah kiri pula. Wa antum zalimun. Mim mati jumpa dengan dha. Bercantum ke pisah? Ingat, kalau pisah dua kalimah, kalau cantum satu kalimah. Senang aja tuan-tuan ya. Dan bacaannya sama je. Satu kalimah ke dua kalimah sama je. Sebab hukumnya adalah sama, iaitu izhar syafawi. Yaumal taqal jam'an. Kali ini mim mati jumpa ain. Satu kalimah kedua.
Satu, pasal dia bercantum, maka hukumnya tetap sama, izhar syafawi. Fa innahum ghairu malumin. Mim mati jumpa dengan ghin. Mim mati jumpa dengan ghin ya. Hum fiha khalidun. Mim mati jumpa dengan fa. Pandai. Id antum qalil. Mim mati jumpa dengan qaf. Gariskan selalu ya tuan-tuan perempuan ya. Dan kalau nampak dua kalimah berpisah, maka perempuan bubuh sengkang antaranya. Fayamkuthu fil ard. Mim mati jumpa dengan kaf. Bercantum ke pisah? Maka tu satu kalimah. Tak payah bubuh sengkang lah. Gariskan sahaja. Innahum lan yadurru. Mim mati jumpa dengan lam. Dua kalimah. Okey, sambung sebelah. Sikit lagi. Sebelah kanan. Fi qulubihim zayghun. Nampak tak mim mati jumpa dengan apa? Zai. Dua kalimah. Maka itulah izhar syafawi. Yamsashum su'. Jaga. Ada berapa mim mati? Ada dua. Yang pertama mim mati jumpa apa? Sin. Yang kedua mim mati jumpa apa? Sin juga. Apa bezanya? Satu kalimah dengan dua kalimah. Pandai. Perempuan tak kira lah satu ke dua kalimah. Kedua-duanya itu namanya hukumnya sama. Iaitu izhar syafawi. One more. Yamsashum su'. Tolong gariskan, ada dua tempat mim mati jumpa dengan sin, satu kalimah, mim mati jumpa dengan sin, dua kalimah. Am kuntum syuhada. Mim, ada dua mim mati. Yang pertama mim mati jumpa apa? Kaf. Kedua, dua-duanya sama hukum. Izhar syafawi. Dan kedua-duanya berjumpa dalam dua kalimah. Pandai. Innahum salun nar. Gariskan selalu mim mati jumpa dengan sad, dua kalimah. Itulah izhar syafawi. Falamma ja'ahum nadhir. Mim mati jumpa dengan nun dalam dua kalimah. Liqa'a yaumikum hadha. Mim mati jumpa dengan ha. Amwalukum wa auladukum. Tengok molek-molek, ada berapakah mim mati? Mana pula dua? Saya nampak tiga, puan nampak berapa? Dah jadi tiga dah, alhamdulillah. Tadi dua, yang ni tiga pula. Memang yang mana betul, dua ke tiga? Apa pula duanya? Tiga lah. Mim mati, Ustaz tanya. Mim mati ada berapa? Tiga. Yang pertama amwa, yang kedua lukum wa, betul? Yang ketiga di hujung sekali, wa auladukum. Persoalannya, yang mana layak disebut izhar syafawi? Yang dua tu, mim mati jumpa waw, mim mati jumpa waw. Yang tu je yang layak. Habis tu yang di hujung apa namanya? Belum belajar lagi, tak apa. Sekejap lagi Ustaz bagi tahu ya. Sekejap lagi Ustaz bagi tahu apa nama hukum mim mati di hujung tadi ya. Jadi perempuan hanya perlu gariskan amwalukum wa, itu saja. Gariskan yang itu saja. Yang hujung jangan digariskan, jangan ditanda apa-apa. Sekejap lagi Ustaz bagi tahu. Sekali lagi apa pun, bacaannya begini. Amwalukum wa auladukum. Alam ya'tikum nadhir.
Mim mati ada dua ya. Satu jumpa dengan ya, mim mati jumpa dengan nun. Dua-duanya izhar syafawi. Jadi yang mim mati yang dekat ujung yang petak nombor 2 di atas tu, saya tuliskan dia punya contoh ayatnya dulu. Ni amwalukum, ya. Sebab puan-puan akan jumpa macam ni nanti dalam Quran. Amwalukum wa aula okey. Tadi betul wa auladukum. Okey, tengok ni. Yang tadi kita katakan izhar syafawi adalah pada mim mati jumpa dengan waw yang mula-mula ni satu. Yang kedua mim mati jumpa waw juga tapi yang ni dua kalimah. Okey, yang ni izhar syafawi. Betul lah ni. Sepasal mim mati tu jumpa dengan huruf izhar. Tapi apa ceritanya dengan mim mati yang tak jumpa dengan huruf izhar seperti ini? Kata ulama, kalau kamu jumpa macam ni saja, kamu tak jumpa dengan huruf izhar atas sebab kita dah berhenti, perempuan ulama sebut bacaan bersifat izhar. Bacaan bersifat izhar. Sebut? Tak boleh sebut izhar syafawi pasal tak jumpa dengan hurufnya. Betul? Perempuan tak jumpa hurufnya kan? Perempuan nak kata huruf izhar ada ke? Ada ke huruf izhar kat sini? Jawabnya tak ada. Jadi sekadar mim mati aja tuan kan? Maka kata ulama, apa yang saya belajar, ini namanya mim yang mati ni bacaan bersifat izhar. Sebut? Jadi tak layak disebut izhar syafawi atas sebab tak jumpa dengan huruf izhar. Jadi kena ingat, nak jadi izhar syafawi, mim mati tu kena jumpa dengan apa? Huruf izhar, baru jadi izhar syafawi. Setakat ni okey. Saat lagi baca Quran mungkin kita akan jumpa kalimah yang mana mim mati saja, tak jumpa dengan huruf izhar. Maka puan-puan, maka jawapannya lebih kepada bacaan bersifat izhar. Ustaz, apa bezanya izhar syafawi dengan bacaan bersifat izhar? Okey, dengar molek-molek. Bezanya begini. Kalau kita sebut izhar syafawi, dia mesti melibatkan mim mati jumpa dengan huruf izhar. Tapi kalau bacaan bersifat izhar saja, dia hanya melibatkan huruf mim mati saja. Tanpa berjumpa dengan huruf-huruf izhar. Setakat ni okey ke? Rasanya susah ke senang baca izhar syafawi ni? Pasal apa senang? Pasal tutup bibir sahaja. Lepas tutup bibir, bukalah balik bibir perempuan. Allahu Akbar. Bapa tidaklah tutup selama-lamanya. Lepas tutup, buka balik. Allahu Akbar. Perempuan minta maaf lah tutup perempuan. Ustaz ni banyak soal jawab pasal nak bagi ilmu pada tuan-tuan dan perempuan. Berdasarkan apa yang saya pernah belajar satu ketika dulu. Bapa kena ingat ya, hukum izhar syafawi ni memanglah dia suruh tutup bibir. Tapi lepas tutup kita kena buka baliklah bibir tu. Pasal apa? Kalau tutup saja nanti takut dengung. Terdengung pula bacaan kita seperti mana idgham syafawi yang mula-mula ya. Jadi jelaslah perempuan, yang paling mustahak izhar syafawi ni yang paling mustahak tuan kena bawa, kena cerita pada keluarga di rumah. Tu, dalam surah Fatihah ada berapa izhar syafawi? Cerita pada keluarga di rumah. Mudah-mudahan kita satu keluarga mendapat syafaat daripada Al-Quran yang kita baca, khususnya surah Al-Fatihah. Maka tuan-tuan, sempurnalah sudah 3 hukum di bawah mim mati bab yang kedua. Ini bermakna setakat hari ini tuan-tuan dah belajar berapa bab dengan ustaz? 2 bab. Tapi kalau hukumnya berapa? Pula 7 pula. Dulu belajar 5. Hari ini belajar 3. 5 campur 3? Itulah jawapannya tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita lupa mengira. Allahu Akbar. Jawabnya 8 hukum sudah kita belajar. Persoalannya, mampu ke kita bawakan dalam bacaan 8 hukum ni? InsyaAllah selagi ustaz ada, selagi kami datang belajar, selagi itu kami mampu baca dengan baik. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi perempuan, hidup kita ni tak boleh lari daripada guru tau. Kena ada ustaz, kena ada guru, kena ada ustazah mengajar kita, panduan kita supaya sentiasa betul bacaan Quran kita. Sebab apa? Kalau kita degil, perempuan baca Quran sendiri di rumah, jawabnya tak ada salah, betul belaka, tak ada siapa tegur perempuan ya. Tapi kalau ada guru, baca depan ustaz, mesti ada silap salah dalam bacaan Quran ya. Baik perempuan, marilah kita baca Quran, tapi sebelum tu ada soalan tak nak tanya?
tentang hukum izhar syafawi ni? Ya saya. Ah. 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 Dia bergantung kepada bercantum atau tidaknya huruf tersebut. Jadi apa yang saya faham, kalau bercantum dia jadi satu kalimah, tapi kalau berpisah dua kalimah. Itulah paling senang. Walaupun kita tak belajar bahasa Arab ataupun kita tak tahu makna, sebab apa belajar bahasa Arab, puan-puan kena attend kelas lain, kena ikut kelas lain. Dia tak boleh sekaligus dengan kelas tajwid. Jadi tuan-tuan puan belajar bahasa Arab ni lagi mencabar. Dan tuan-tuan puan itu sebab saya cari jalan macam mana nak bagi faham orang awam nak bezakan antara satu dengan dua kalimah. Jadi rupa-rupanya tengok bercantum atau tidak huruf tersebut. Kalau bercantum maka itu nama satu kalimah. Kalau berpisah dua kalimah. Ya, jadi itu cara yang paling mudahlah untuk memahami kaedah satu atau dua kalimah. Tapi kalau hajah dapat belajar bahasa Arab, alhamdulillah. Ataupun belajar tadabbur lah. Kalau tak nak belajar bahasa Arab pun belajar tadabbur. Tadabbur tu apa? Kita memerhatikan, mengkaji makna bagi ayat yang kita baca ni. Jadi saya minta maaf, tak boleh nak bertadabbur ataupun mengkaji makna ayat ni mengambil masa yang lama pula. Jadi puan-puan saya lebih fokus kepada kaedah bacaan iaitu hukum tajwidnya. Okey, puan-puan mari kita baca Quran sekejap. Surah Al-Baqarah kita. Jadi puan-puan setakat hari ini hukum mim mati ada berapa? Ada 3. Apa nama yang pertama? Idgham syafawi. Yang kedua? Ikhfa syafawi. Yang ketiga tadi? Daripada 3 hukum berapa yang berdengung? 2. Berapa yang tak dengung? 1. Pandai. Mudah-mudahan saat lagi kenal lah hukum tu dalam Quran kita. InsyaAllah. Puan-puan, ayat berapa kita baca hari ni? 61. Puan-puan, saya tak akan soal puan-puan dengan 8 hukum. Saya nak tanya 3 hukum aja. Iaitu di bawah tajuk mim mati. Boleh ke? Dan puan-puan nak jawab seorang-seorang ke jawab ramai-ramai? Dah agak dah. Alhamdulillah. Tak apalah tuan-tuan puan-puan. Redha je lah Ustaz. Redha je lah apa yang kami boleh jawab. Setakat mana yang kita mampu jawab. Ya. Okey, ready? Ayat 61 surah Al-Baqarah. Dan kita masih berada pada juzuk yang pertama, muka surat 19. Jilid 1. Quran ni ya. Jilid 1 iaitu warna coklat. Okey, ready? Apabila kita nak mula baca Quran, para ulama menasihatkan kepada kita sunat kita mulakan dengan isti'azah. Tahu isti'azah tu apa? Isti'azah tu iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu sunat pula membaca bismillah di awal pembacaan Quran kita. Ready? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tolong perhatikan setiap huruf mim mati ya, sebab kita nak bincangkan 3 hukum. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Nak cari hukum mim mati, maka kata ulama carilah huruf mim mati. Ada berapa? Ada 1 je. Kat mana? Qultum ya Musa. Papa nampak mim mati kat situ kan? Jumpa dengan apa? Cantum ke berpisah? Itu namanya 2 kalimah. Maka layak disebut apa nama hukumnya? Izhar syafawi. Oleh kerana kita ni guna Quran tajwid, maka setiap hukum tajwid tu diwakili dengan nombor tau. Dekat sini dibubuh dengan nombor 2. Ingat nombor 2, ingat izhar syafawi. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Okey, tengok ayat tadi, ada tak mim mati? Mim mati ada? Tak ada. Adakah mimma itu ada mim mati? Mimma bukan mim mati, itu mim sabdu.
Mim yang berbaris dengan mim sabdu. Nampak tak mimma tu ada dua mim? Satu berbaris, satu sabdu. Jadi tak ada kena-mengena dengan hukum mim mati. Ambil perhatian. Jangan puan-puan nampak pantang jumpa mim semua kata mim mati. Puan-puan tidak ya? Okey, sambung. Min baqaniha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Harap-harap oksigen cukup lah sampai hujung tadi ya perempuan ya. InsyaAllah. Tarik nafas sungguh-sungguh. InsyaAllah sampai ya. Okey, soalan saya. Ada tak mim mati lagi? Ada tak mim mati lagi? Tak ada. Bagaimana dengan mim baqaliha? Bukankah di situ ada mim mati? Mim yang kecil tu mim mati ke bukan? Mim yang kecil menegak tu mim mati ke bukan? Itu bukan mim mati. Mim kecil, nanti kejap. Mim kecil itu merujuk kepada gantinya tanda mati pada huruf nun. Sebenarnya nun tu ada mati. Tapi ulama tukar kepada huruf mim kecil menegak. Jadi tuan-tuan jangan salah faham. Kadang-kadang ada pelajar salah faham. Dia kata mim kecil menegak tu, dia kata hukumnya mim mati. Bukan mim mati. Sebaliknya, mim kecil itu adalah gantian kepada tanda mati yang sepatutnya ada pada nun. Jadi nun tu nun apa kat situ? Nun mati. Nun mati jumpa apa pun? Ini tajuk bab yang pertama dulu kita belajar. Nun mati jumpa bab apa hukum puan? Iklab, tak ada kena-mengena dengan hukum mim mati. Sambung. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sambung lagi. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Khabar Kak Ustaz, ada berapa mim mati? Ada berapa mim mati? Dua. Yang pertama kat mana puan? Lakum ma sebut. Mim mati jumpa mim sabdu. Ini hukumnya apa? Ha? Idgham syafawi. Hukum yang pertama kita belajar minggu sudah punya cerita mim mati jumpa mim sabdu, betul? Ataupun dekat sini perempuan disebut dengan nombor 9 kan? Disebut idgham mislain sogir. Betul tak? Siapa ada panduan ni, panduan yang sekeping tu. Ha ni. Perempuan tengok ya, dalam panduan ni ditulis nombor 9 ya. Nampak betul? Idgham mislain sogir. Samalah dengan namanya hukum idgham syafawi. Sama je, cuma nama hukum berbeza. Tapi hukum yang sama ya. Jadi perempuan itu satu. Yang kedua kat mana mim mati lagi? Sebut sa'altum. Puan, bukankah mim tu nampak mati saja? Tak jumpa dengan huruf izhar. Pasal apa? Pasal apa tak jumpa? Pasal puan dah berhenti kat situ. Puan-puan dah berhenti, puan-puan tak sambung ayat berikutnya kan? Maka cerita ini sama macam cerita dekat whiteboard tu. Tu nampak tu? Amwalukum wa auladukum. Maka mim yang mati tadi cuba digariskan, tulis kat situ bacaan bersifat izhar. Ayolah, apa maknanya tu? Bacaan bersifat jelas. Bacaan bersifat jelas, nyata, terang. Maknanya kat situ puan-puan hanya baca masa'altum. Cukup. Maka mim mati itu sekadar bacaan bersifat izhar. Tetapi, dengar molek-molek. Sekiranya puan-puan menyambungkan bacaan tadi dengan ayat berikutnya, contohnya masa'altum wa duribat. Tadi kita berhenti kan? Kali ini kita sambung. Maka ulama kata kembalikanlah dia kepada hukum izhar syafawi. Jadi yang menentukan jadi izhar syafawi ke tidak siapa?
Kita yang nak baca ayat tadi. Perempuan suka berhenti ke sambung? Dah agak dah. Pasal apa? Nafas tak cukup. Perempuan ustaz lagi pun kat situ ada wakaf lah ustaz. Ada tanda wakaf. Jadi kami meraihkan wakaf di situ. Maka kami suka berhenti pada saat itu. Tapi kena ingat. Sekiranya ada kawan kita baca sambung. Masa'altum wa buribat. Maka di situ berlakulah hukum izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan waw. Setakat ni faham ke tidak puan? Siapa tak faham, berdoalah minggu depan mudah-mudahan faham insya-Allah. Ya, sambung. Wa dhuribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah. Ada mim mati? Tak ada mim mati. Sambung sebelah. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Ada mim mati? Tak ada mim mati. Sambung. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Macam ada je mim mati? Ada berapa? Ada satu. Kat mana? Ikut. Bi annahum kanu. Bukan kami mati jumpa dengan kaf? Maka tu namanya tadi, hukum tadi. Izhar syafawi. Ustaz, susah ke nak cam izhar syafawi dalam Quran? Jawabnya senang. Bila nampak mim mati, jumpa dengan huruf izhar, mim tu nampak mati, confirm. Izhar syafawi. Takkan ada hukum lain yang punya betul-betul. Ya? Jadi itulah senangnya ulama ajar kita dalam Quran ya. Tapi dengan syaratnya kita kena belajar berguru. Sambung. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Bagus. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada tak mim mati? Tak ada, maka kita tinggalkan. Sambung ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara pun tak ada mim mati. Maka tak adalah kena mengena dengan tiga hukum yang kita dah belajar ya. Sambung. Was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Ada ke mim mati? Tak ada. Sambung. وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Bila baca falahum ajruhum 'inda rabbihim, ada berapa mim mati? Dua ke tiga? Tiga lah tuan-tuan perempuan. Perempuan pastikan semua pelajar kenal mim mati ya. Siapa tak kenal mim mati balik belajar Iqra' lah perempuan ya. Jadi ada tiga mim mati. Pertama falahum ajru. Betul? Yang kedua ajruhum 'inda. Betul? Yang kedua-dua tadi namanya apa? Izhar syafawi. Tuan-tuan kena rajin jawab ni. Izhar syafawi. Maka bacaannya ikut. Falahum ajruhum 'inda. Kedua-dua mim mati tadi layak disebut izhar syafawi. Bagaimana dengan Rabbihim? Bukankah kita berhenti kat situ? Kalau berhenti jawapannya apa Ji?
Bacaan bersifat izhar. Pandai. Ustaz, bukankah dekat situ ditulis nombor 2? Saya dah hafal nombor 2, Ustaz. Nombor 2 ni izhar syafawi. Iya, betul ditulis nombor 2 dengan syarat kita sambung bacaan. Tadi tuan-tuan sambung ke berhenti? Bila berhenti tak layak jadi izhar syafawi. Setakat ni okey ke? Alhamdulillah. Ustaz, saya nak jadikan dia izhar syafawi, maka perempuan kena sambung. Ikut. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barulah ada izhar syafawi bila kita sambungkan rabbihim wala tadi kan. Mim mati jumpa waw, baru ada izhar syafawi. Lagi ada 2 lagi kat mana? Alaihim wa, sebut. Mim mati jumpa waw. Lagi satu, wala hum yahzanun. Mim mati jumpa dengan ya. Pandai puan. Banyak tak izhar syafawi? Banyak. Dan puan-puan susah ke senang nak cam? Senang pasal apa? Mim yang nampak mati. Sambung. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Ada satu mim mati. Jumpa dengan apa? Wow, maka layak disebut izhar syafawi. Sambung. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. Akhirnya jumpa mim mati jumpa dengan ba. Betul? Mim mati jumpa ba, tolong gariskan. Maka ini namanya ikhfa syafawi. Sebut. Apa-apa kena rajin sebut, kena rajin jawab soalan ustaz, baru kita faham. Ustaz punyalah banyak dah jumpa hukum tadi, baru satu kami jumpa ikhfa syafawi, mim mati dengan ba. Maknanya ikhfa syafawi banyak ke tak banyak? Tak banyak, tapi ada dalam Quran sekali-sekala kita jumpa. Cuba ulang perkataan. Khudhu ma atainakum biquwwah. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bukankah ada mim mati lagi? Jumpa dengan huruf ta. Maka namanya izhar syafawi. Ikut. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Teruskan ayat berikutnya 64. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Jumpa lagi sekali. Mim mati jumpa dengan mim. Apakah nama hukumnya tuan? Idgham syafawi. Kat mana? Ikut. Tawallaitum min. Kan ada mim mati jumpa mim sabdu. Itu namanya idgham syafawi. Bagaimana sebelahnya tu? Min ba'di. Ayolah, apa nama hukum ni? Hukum nun mati dan tanwin yang disebut sebagai iklab. Persoalannya, minggu sudah ada Ustaz khabar. Adakah bacaan iklab dengan ikhfa syafawi, mim mati dengan ba tu, adakah sama? Apa lagi geleng-geleng pula? Minggu sudah Ustaz kata sama. Puan-puan, kalau puan-puan kata geleng-geleng, maknanya tak sama lah tu. Jawabnya sama. Puan-puan setiap minggu kena jawab sama. Kata para ulama, bila ditanya, adakah bacaan iklab ni iklab tau? Ikhfa syafawi yang kita dah belajar sebelum ni lah, minggu sudah, jawapannya kaedahnya sama. Contohnya ya, cuba kita baca yang ni iklab. Mil, renggang bibir. Mil ba'di. Sebut. Ini iklab. Tapi kalau ikhfa syafawi,
Contohnya apa? Ikhfa syafawi. Cuba ikut. Humbas. Sebut. Kan sama tu. Bibir kena renggang. Betul. Tapi kena ingat, mereka ini berlainan keluarga. Kalau ikhfa syafawi, mak ayahnya mim mati. Kalau iklab, mak ayahnya nun mati dan tanwin. Alhamdulillah. Jadi, bila ustaz kata sama, maka sampai bila-bila lah sama kaedah bacaannya. Sekali lagi ulang ayat tadi. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Baik, ada lagi tak mim mati? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ikut alaikum warahmatuhu. Mim mati jumpa dengan waw. Lagi satu, nanti dulu. Apa nama hukum tadi? Alaikum wa. Izhar syafawi. Bagaimana yang di bawah? Ikut. Lakuntum minal khasirin. Kali ni mim mati jumpa dengan mim idgham syafawi. Perempuan, yakinlah semakin rajin kita soal jawab macam ni, semakin banyak kita faham insya-Allah ya. Tapi perempuan kena rajinlah soal jawab. Sambung lagi sikit. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Ujung dengan saya baca fis sabt. Dia bunyi kat ujung tu. Pasal apa? Di ujung tadi ada huruf ta. Ta bila wakaf dia jadi mati kat situ ya. Cuba ulang perkataan fis sabt. Begitu saja ya. Puan-puan berbalik kepada mim mati ada berapa? Saya nampak dua, samalah kita. Yang pertama mana? Alimtumu sebut mim mati jumpa dengan ta. Lagi satu, minkum fis sabt. Mim mati jumpa dengan fa. Dua-duanya sama hukum ke tidak? Sama. Apa namanya? Izhar syafawi. Pandai. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ada lagi satu mim mati betul. Jumpa dengan kaf. Jawab. Izhar syafawi juga. Pandai. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. وما خلفها وموعظة للمتقين. Ada lagi tak mim mati? Tak ada. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum tuan-tuan dan puan-puan bersurai, Ustaz nak bagi hadiah. Apa hadiahnya? Latihan. Sesiapa yang tak hantar lagi buku latihan, nanti balik rumah boleh sambung latihan muka surat 8. Siapa yang tak hantar lagi lah. Siapa yang dah hantar buku, tak apa, jangan ambil balik. Ustaz nak tanda buku tu dulu. Nanti esok pagi ataupun bila-bila masa, esok pagi dah siap, puan-puan boleh ambil balik buku ni dan sambung latihan muka surat yang ke-8. Boleh? Muka surat yang ke-8 ni, soalannya berkenaan dengan apa? Sudah tentu berkenaan dengan 3 hukum yang kita belajar di bawah mim mati, iaitu idgham syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi.
Latihan ni kita bincang nanti jawapannya minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan tuan-puan balik rumah nanti membawalah sedikit sebanyak ilmu, pemahaman tentang hukum mati ya, insya-Allah. Baik, sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.